Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumi yalqauhu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu Sallu alaihi wassallimu taslima. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti dan memahami percakapanku. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafa'at Nabi Muhammad bi iznillah wa ridallah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syariri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala siksaan azab kubur, dari segala siksaan azab api neraka jahanam, dari fitnah hidup, dari fitnah mati, dan dari fitnah dajjal laknatullah. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pengguna media sosial yang dihormati. Sebagaimana sahabat-sahabat tuan-tuan lihat gambar ini, yang Fakir ini buat rakaman. Dan video ini dia ala-ala seperti video reaction. Tetapi ia tidak ana buat reaction, cuma ana buat reaksi. Sama je kan. Tapi ini reaction, bukan ana komen orang punya video. Cuma reaction ana nak membongkarkan masalah pada hari ini, yang mana ini semalam ana terima daripada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berada di grup Inaf, grup WhatsApp Inaf, yang mengantarkan link ini dan gambar ini. Katanya ini adalah satu gambar yang menunjukkan bangunan binaan Kaabah yang menyerupai imej Kaabah, yang ada kain berwarna-warni, iaitu lambang kepada organisasi-organisasi kemanusiaan yang membela kumpulan-kumpulan lesbian, gay, bisexual, transgender. Dan lihat perkataan itu, sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan, ia mengatakan Allah is gay. Dan ini adalah satu kenyataan yang sangat biadab. Beraninya mereka menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah di antaranya fitnah media sosial yang berlaku. Dan logo ini sahabat-sahabat boleh lihat, ada 2 ekor kuda yang tertulis Atheist Republic. Okey. Jadi gambar ini datangnya daripada satu page, iaitu namanya Love of LGBT Malaysia. Jadi ana telah periksa page ini. Page ini dibuka pada tahun lepas, dan dia telah tukar 2 kali nama je. Jadi inilah page-nya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, Love of LGBT Malaysia. Jadi banyaklah juga link-link yang tersangkut dengan dengan mereka. Jadi boleh lihat di situ ada PLU Malaysia, organisasi Money Boy,
support LGP to return to apa ni? To Fitra. Tak tahulah. Nurfa, ini orang kot Okey. Jadi lihatlah sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dihormati, khususnya orang Islam, khususnya orang Melayu beragama Islam. Lihatlah gambar ini. A Muslim and a Christian got married, kata dia. Perempuan dengan perempuan berkahwin. Tak tahulah adakah ini sekadar provokasi yang dilakukan oleh musuh Islam, kerana tudung kepala ini siapa pun boleh gunakan. Siapa pun boleh saja nak menipu, kata ini adalah Islam. Tetapi datangnya daripada J. Hosseini ini pada Oktober 6, 2020, tahun lepas. Dan di situ ada link dia, tuan-tuan boleh klik untuk melihat. Maka datang melawat page ini. Bukan untuk support, tetapi untuk kita benamkan page ini. Kerana biadabnya mereka, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Love of LGBTQ Malaysia. Mereka ini menggalakkan. Cuba lihat mereka punya hashtag Cure Pride, Cure Muslims, LGBT Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu barah dalam masyarakat, terutama orang Islam. Have a gay day. Dan letak gambar perempuan. Tertulis di situ apa? Ia adalah tidak dosa untuk mempercayai diri anda. Mempercayai diri anda apa? Jadi transgender. Allah doesn't make mistake. Memanglah. Allah memang tak buat kesilapan. Yang buat kesilapan manusia. Kau dah tahu kau lelaki, kau tukar watak kau, pakaian kau jadi wanita. Allah bagi kita akal fikiran untuk kita berfikir. Memang benar, God created LGBTQIA, memang benar. Tetapi Allah bagi akal. Allah bagi akal. Allah turunkan para rasul, para nabi, utusan, kemudian para sahabat nabi, kemudian para tabi'in, para ulama-ulama imam besar sunnah wal jamaah yang membawa perjalanan mazhab Imam Syafi'i. Cuba lihat tuan-tuan, sahabat-sahabat. Penyelamat LGBTQ di Malaysia. Bukan di Malaysia, tetapi di Australia. Dikatakan lelaki ini, yang berambut panjang ini, kalau anda tak silap, adalah orang yang bertanggungjawab di Australia. Jadi, mereka kata, lelaki ini asalnya orang Malaysia dan dia menetap di Australia sekarang. Dan kita ada kawan-kawan yang berada di Australia, kita boleh hantarkan pesanan kita kepada mereka, insya-Allah. Dan love of LGBTQ Malaysia. Tuan-tuan, lihatlah ini. Lihatlah ini, sahabat-sahabat. Jadi page ini LGBT Malaysia, dia menyokong Atheist Republic yang mengeluarkan merchandise ini. Dan dengan namanya itu, Allah is gay, dengan gambar Kaabah hanya kain kiswah warna hitam ditukar dengan gambar warna-warna. Dan mereka ini memang menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini adalah binatang tersangat-sangat rendah akhlaknya daripada anjing. Love equality. Peace not hate. Peace no hate. Allah sayang warga LGBT. Betul, sebab tu Allah bagi kamu bernafas lagi. Memang Allah sayang kamu, warga LGBT. Setiap hari kamu masih bernafas. Setiap hari mata kamu boleh dibuka melihat dunia. Setiap hari jantung kamu tidak berhenti pam darah, mengalirkan darah ke seluruh tubuh badan. Itu tanda Allah sayang kamu. Kalau Allah tak sayang kamu, dia dah hentikan jantung kamu, kamu dah mati. Dan tuan-tuan tengok sendiri, di situ ada human rights. Human right. Hak apa ni? Hak kemanusiaan. Hak kemanusiaan. Kenapa tidak human right ini membuat hak kemanusiaan supaya dipercepatkan habisnya wabak pandemik COVID-19? Menyusahkan ramai manusia. Sesiapa sajalah. Kita boleh solat di musolah, dah tak boleh solat di musolah. Hanya lalu setiap hari ziarah ke musolah sahaja.
boleh melihat. Jadilah tak dapat masuk. Tapi bab itu tak mengapalah. Tak mengapa. Itu bab yang kedua kerana yang utamanya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat berkaitan page ini. Tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat yang Ana hormati sekalian, kita ada anak-anak, ada ahli keluarga, ada adik, ada kakak, ada abang yang mungkin yang belum berkahwin, yang akan berkahwin. Akan ada generasi yang baru. Mahukah anda, anak-anak anda menjadi sebegini? Lelaki jadi gay, lelaki jadi transgender, jadi pondan. Yang perempuannya jadi jantan. Dan ini Kylie Wong. Tak tahulah, mungkin tuan-tuan pernah tengok dia. Ini seorang chef, tukang masak lah. Dia banyak buat pastry kalau Ana tidak silap. Dan dia ini, Kylie Wong ini juga seorang lesbi. Seorang lesbi. Jangan lihat ini gambar ni sahabat-sahabat. Dia katakan apa tu? Love is beyond religion. Cinta itu melepasi agama. Jabat tu kau jadi macam tu. Dan tak tahulah kalau gambar ini yang bernikab itu, kalau bertudung itu, kalau dia benar-benar Islam. Dan boleh sahaja musuh Islam menggunakan tudung untuk mengatakan mereka Islam. Boleh saja. Boleh saja. Mari kita lihat page The Rainbow Legend. Tetap juga nampak. Tetap juga page yang memperjuangkan LGBT, memperjuangkan benda yang batil. Memperjuangkan benda yang batil. Nampak tuan-tuan? Okey. Jadi Ana terpanggil nak berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian daripada kitab susunan Al-Imam Abul Fida Ismail bin Kasir Al-Quraish ataupun Ibnu Kasir. Dalam satu kitab kisah para nabi, teladan kepada bagi orang yang berakal. Nama kitab ini Qisasul Anbiya Ibratun lil ulil albab. Jadi Ana nak buka kisah para nabi, nak ambil pada tajuk Nabi Lut. Tajuk Nabi Lut alaihissalam. Jadi kita pendekkanlah kisah ini, riwayat ini, dan Ana mengambil pada bahagian bentuk siksaan terhadap mereka. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan akidah Huti tahu, kisah Nabi Lut ini adalah berkaitan kaum dia itu yang menyimpang. Maksud menyimpangnya, mereka ini pedang lawan pedang, roti canai lawan roti canai. Jadi inilah yang berlaku dan diterangkan dalam Al-Quran sendiri oleh Allah. Maka sahabat-sahabat, pada satu ketika Allah SWT utuskan malaikat pergi kepada Nabi Lut AS. Untuk apa? Untuk menyampaikan satu berita kepada Nabi Lut, iaitu Allah akan hancurkan kaum dia yang zalim, yang telah melampaui batas. Datang siksaan ini pada waktu pagi hari. Maka Nabi Lut AS telah diberi pesanan oleh para malaikat yang datang ke rumahnya, supaya siapkan diri, siapkan keluarga dia, dan bawalah sesiapa kaum dia yang setia kepada dia. Dan perginya beliau dari kampung itu hanya diikuti oleh 2 orang anak perempuannya. Dan dikatakan tidak ada pun satu kaum lelaki yang ikut beliau. Dan menurut riwayat-riwayat yang lain. Sahabat, ada banyak riwayat bahagian ini, jadi jangan heran kalau ada yang berbeza. Dan isteri beliau pada mulanya ikut beliau pergi. Tetapi dikatakan kemudian apabila berlaku azab itu, isteri dia lari, patah balik pergi ke kaum dia. Wallahu alam. Maka azab ini berlaku ketika matahari telah terbit dan mula menunjukkan sinar suria. Mula menunjukkan sinar suria pagi. Iklan pula. Okey. Dan menurut kisah ini, sewaktu Nabi Lut AS pergi, dia bawa keluarga dia, maka dia telah berjalan jauh. Dia telah pergi jauh daripada negeri dia ni. Maka ketika itulah Allah SWT turunkan perintah kepada malaikat
untuk buat satu seksaan yang tidak akan mampu sesiapa pun tahan atau halang. Tetapi menurut kenyataan orang ahli kitab, para malaikat minta beliau iaitu Nabi Lut dan keluarga dia naik ke atas puncak gunung yang tinggi. Yang puncak gunung itu tak berapa jauh dari negeri dia. Jadi malaikat kata, kamu pergilah ke gunung itu, wahai Nabi Lut, dan bawalah keluarga kamu. Dan mereka kata, pergilah kamu ke sana, setelah kamu sampai di situ dengan selamat, barulah kami akan lakukan tugasan. Setibanya Nabi Lut AS di tempat yang ditunjukkan, maka azab Allah itu pun berlakulah ke atas kaum Nabi Lut AS yang nafsunya songsang, lelaki berhubungan badan dengan lelaki, wanita dengan wanita. Dan menurut keterangan para ahli kitab yang menceritakan kisah ini juga dalam kitab mereka, ketika itu Lut AS beredar pergi ke sebuah kampung nama dia Syawar. Ia satu wilayah yang dikatakan sebagai namanya Gur Zagar. Gaur Zagar. Keterangan ini mengatakan apabila azab kami telah tiba, maka negeri itu kami terbalikkan. Kata Allah, kami terbalikkan dari atas, kami hujani terus menerus dengan batu-batu dari tanah yang panas. Ayat 82 Al-Quran Surah Hud. Kemudian Jibril berkata, mereka malaikat Jibril AS telah mencungkil bumi negeri Lut itu menggunakan hujung sayapnya pada bahagian kota. Pada bahagian kota, tuan-tuan. Okey. Mohon maaf iklan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kaum Nabi Lut situ mereka duduk di 7 kawasan di daerah ataupun daerah lah, 7 kawasan di situ. Dikatakan masing-masing kawasan itu ada sejumlah masyarakat yang hidup. Ada yang kata 400 orang, ada yang kata 4,000 orang di kalangan mereka, dan juga banyak haiwan-haiwan dan binatang peliharaan. Maka seluruh isi kota itu terangkat hingga mencapai kawasan langit kerana malaikat Jibril AS mesodokkan sayapnya dan mengangkat tanah kawasan tempat itu. Maka seluruh isi kota itu terangkat di atas sayap malaikat Jibril dan mencapai, tuan-tuan, ketinggian sehingga kawasan langit. Hingga para malaikat yang ada di langit sempat mendengar suara ayam berkokok, ada anjing menyalak. Dan daripada atas itulah Jibril AS menjatuhkan bumi daripada satu kawasan yang sangat tinggi. Daripada atas dipusingkan menjadi bahagian bawah. Dan berkata Mujahid bahawa yang mula-mula sekali jatuh terhempas adalah tempat-tempat yang tinggi, seperti bukit-bukit ataupun kawasan-kawasan yang tinggi yang menonjol ke atas. Dan kami hujani mereka terus-menerus dengan batu dari tanah yang panas. Jenis batu-batu itu sangat kuat, sangat keras dan sukar dicari. Bermakna batu-batu ini mungkin daripada dalam perut bumi. Ungkapan yang mengatakan terus-menerus, maksudnya turunnya batu-batu dari langit itu bertubi-tubi. Bertubi-tubi seperti hujan yang turun. Maka setiap batu yang diturunkan, setiap kaum yang dilaknat itu, setiap mereka ada seorang, setiap satunya ada batu masing-masing. Telah diberikan nama kepada batu-batu itu kepada siapa yang akan dihujaninya. Maka kaum Nabi Lut AS pun berkata, kita tukar dulu sekejap sahabat-sahabat, gambarnya. Okey. Baik. Dan kaum Nabi Lut AS yang berada di rumah, yang baru keluar, yang jauh dari rumah dan yang terasing, sahabat-sahabat, semuanya hancur ditimpa oleh azab Allah SWT. Adalah yang kata dalam riwayat lain mengatakan isteri Lut ketika itu berada di kawasan tempat awam bersama masyarakat yang lain.
Ada pula versi lain yang mengatakan waktu itu isteri Lut telah beredar mengikuti Nabi Lut dan kedua anak dia. Mereka dah berjalan. Tetapi bila malaikat mula melakukan azab, dia dengar orang-orang menjerit dengan sangat kuat. Kemudian dilihatnya remuk negeri itu. Maka isteri Nabi Lut pun dikatakan dia berlari, berpaling ke belakang. Sedangkan malaikat kata jangan tengok belakang, tapi dia berpaling ke belakang dan dia menuju kepada orang-orang yang ada di negerinya itu. Maka sejak awal dia ni memang dah duk lawan perintah Tuhan. Sejak awal lagi lah. Dan kini dia mengulangi kesalahan yang serupa dan dia dihukum oleh Allah. Ketika itu dikatakan isteri Nabi Lut alaihissalam menjerit dengan sangat kuat, kata dia. Dia mencari, wahai kaumku. Tak tahulah siapa yang ada kat situ. Skandal dia agaknya. Dan baru saja suara dia terhenti dengan cara mendadak, iaitu apabila sebongkah batu besar meluncur ke arahnya tanpa dia dapat hindari, dan dia telah dihempap batu itu dan mati bersama kaum dia, dan dia mati dalam keadaan yang tidak beriman. Menyentuh tentang hal kekafiran isteri Nabi Lut ini, Allah SWT dah jelas dalam sebuah ayat Al-Quran, iaitu Allah membuat isteri Nuh, isteri Nabi Nuh dan isterinya Nabi Lut menjadi perumpamaan pada orang-orang kafir. Kedua-duanya berada di bawah bimbingan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Tetapi mereka berkhianat kepada suaminya. Suami mereka tak dapat berbuat apa dari siksaan Allah. Kepada mereka dikatakan, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang lain turut sama masuk. Ayat 10 Al-Quran surah At-Tahrim. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ambillah pengajaran daripada kisah Nabi Lut ini. Apabila berlaku terlalu banyak kemungkaran di atas muka bumi, dan kita tengok di Malaysia sudahlah, kita jangan tengoklah di luar memang teruk, dalam Malaysia pun teruk. Kita ambillah tuan-tuan dan puan pengajaran. Orang-orang LGBT ni adalah bangsa yang dilaknat, dimusnahkan Allah. Kalau kita tengok dalam Quran, kita baca Al-Quran. Adakah tuan-tuan hendak bersubahat dengan nak membiarkan keadaan ini berlaku? Ditambah mereka menghina nama Allah SWT. Adakah kita nak biarkan sahaja, sahabat-sahabat? Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma serta para ulama salaf yang lain mengatakan bahawa tidak ada isteri Nabi yang melakukan perbuatan keji seperti ini. Barang siapa meyakini adanya perbuatan keji bagi salah seorang di antara isteri para Nabi, ia adalah jelas satu perkara kekeliruan yang besar. Kerana ada bercampur-campur Israeliat dalam kisah ini. Ada bercampur-campur. Macam tadi, dan Ana mengatakan dahulu tadi, bagaimana yang ditulis dalam kitab, Imam Ibn Katsir mengatakan daripada ahli kitab. Untuk kita dengar tahu, ini daripada ahli kitab, bukan dari Islam. Okey. Dan kata Allah lagi, Allah berfirman pada surah Hud ayat 83, siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Maksud ayat-ayat itu bahawa siksaan yang diturunkan Allah SWT kepada mereka sangat seimbang dengan perbuatan keji mereka buat tu. Benda yang memang keji, tuan-tuan. Menyimpang. Kerana itulah para ulama berkata dan berpendapat bahawa orang yang lakukan perhubungan seks homoseksual wajib direjam, dilempar batu sehingga mati. Yang melakukan homoseksual, perhubungan seks lelaki dengan lelaki, wajib direjam, baik dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun belum. Maksudnya, kalau ditangkap, mereka itu telah kahwin, telah ada bini, ada pasangan lain atau tidak. Dan beberapa ulama yang berpendapat sedemikian adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal
dan sebahagian besar ulama masyhur yang terkemuka. Landasan mereka adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas datang dari baginda Nabi. Baginda Nabi bersabda, barang siapa di antara kamu menemukan orang yang melakukan perbuatan seks seperti yang dilakukan oleh kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan penerimanya. Iaitu maksudnya, kedua belah pihak wajib dibunuh. Penegasan ini diperkuatkan juga oleh firman Allah dalam Al-Quran, iaitu siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim, iaitu cukup seimbang. Tafsirannya tuan-tuan. Maka bekas-bekas kampung, kota-kota Lut ini dulu, kampung yang ada atas kota Lut ini tuan-tuan, maka tanahnya itu Allah jadikan menjadi tempat tanah dia yang sangat berbau busuk. Air-air yang ada tidak boleh digunakan, tercemar, busuk yang amat sangat. Maka manakala tanah-tanah yang sekitar tempat dia untuk orang bercucuk tanam pun tidak boleh tuan-tuan, kerana terkena laknat itu. Imbasannya, tanah di sekitar kampung mereka juga dalam keadaan yang buruk dan rendah kualiti. Jadi apakah yang kita nak ambil daripada masalah ini sahabat-sahabat? Ambillah pelajaran, pengajaran. Adakah anda nak biarkan? Adakah anda nak biarkan perkara ini terus berlaku dan berlaku? Fikirkan baik-baik sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kerana peristiwa ini yang berlaku kepada kaum Nabi Lut adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia adalah pelajaran kepada kita pada hari ini. Pada hari ini tuan-tuan, pengajaran ini kepada kita, terutama kepada orang yang akalnya sehat. Orang yang ada akalnya yang sehat. Begitulah buruknya kesan kepada kaum yang menolak, yang menentang perintah Allah ini. Mendustakan apa? Rasulnya. Nabi juga bersabda tentang hal ini. Tetapi pada bab bunuh tadi, dalam hukuman, kata Nabi, barang siapa antara kamu yang jumpakan orang yang buat perbuatan seks begini, maka bunuhlah penerimanya. Tetapi di sini anak nak nasihatkan, ini adalah hadis sahih memang benar, dan ayat Quran memang benar, tetapi ikutlah saluran yang benar. Kita jangan pergi bunuh orang suka-suka tuan-tuan, walaupun memang ia hukum, kerana kita ada pemimpin. Dan Ana tidak menyokong mana-mana parti dalam Malaysia ni. Hal-hal politik Ana tak campur, Ana neutral. Tetapi kita ada pemimpin, maka laporkan pada pihak berkuasa agar page ini ataupun gambar yang begini akan dapat diambil tindakan oleh penguat kuasa. Maka tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita ni hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan, nafsu syahwat kita yang macam binatang ni, dan kita nak bermaksiat, nak tunjuk pada Allah kita buat maksiat. Sekaligus ia adalah seperti akan satu dalil akan sifat-sifat kasih sayang Allah SWT terhadap orang yang beriman. Bagaimana? Kerana Allah selamatkan Nabi Lut, anak-anak dia. Keluar dulu mereka. Malaikat kata, keluar dulu daripada tempat ini. Dan Allah sayang orang-orang yang beriman, maka Allah bagi peluang. Keluar kamu dari situ, jangan duduk, kerana aku nak turunkan azab, kata Allah. Dan mereka dikeluarkan dari kegelapan, pergi kepada dunia yang terang. Tetapi dasar kebodohan manusia, masih ramai orang yang tak nak beriman. Samalah macam hari ini. Jadi peristiwa-peristiwa ini, kata Allah, sesungguhnya dalam peristiwa itu terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak mahu beriman. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 8. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, inilah sahaja yang boleh hamba yang hina ini, hamba yang fakir ini menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan
akan kebatilan yang sedang berlaku. Okey, ini daripada The Aman Project. The Aman Project tuan-tuan menunjukkan sedang berlaku percubaan-percubaan untuk menghalalkan kegiatan-kegiatan homoseksual di Turki. Dan ia, cuba tuan-tuan lihat, ia adalah di bawah perkara berkaitan human rights. Yang ni originally intended to promote women's rights. Bukan sahaja lelaki, tetapi wanita pun sama tuan-tuan. Walaupun ada hukum-hukum yang dilakukan di Turki saban tahun. Lihatlah sendiri sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan, ini di Turki. Apatah lagi di Malaysia. Stick with Love, The Aman Project. Lihat tuan-tuan dan puan. Maka kita ini orang yang berakal, orang yang sihat. Ya Allah beri kita akal fikiran untuk kita lihat dunia ini dengan mata batin kita, sahabat-sahabat. Gunakan mata ketiga kita, basyirah kita. Lihatlah dunia ini dari mata hati, jangan lihat dari mata kepala. Bila kita tengok hanya melalui mata kepala, kita tak dapat menghayati benda tu. Apa benda yang berlaku? Hanya orang yang Allah bagi akal dia sihat dan dia sendiri nak akal dia sihat akan mampu faham apa ini erti kehidupan. Apa ini dikatakan, dibayangi ketakutan kepada Tuhannya. Bila kita sentiasa takut kepada Allah, pastilah kita selalu siap sedia untuk kita tunaikan segala perintah Allah. Untuk kita terima segala petunjuk yang diberikan Allah kepada baginda Nabi SAW. Begitu juga apa yang Nabi tunjukkan, terutama dalam hal berkaitan perhubungan nafsu syahwat di antara satu sama lain. Untuk kita menggunakan jalan menyalurkan tuntutan nafsu kepada isteri yang sah dan halal. Kawinilah perempuan-perempuan yang ada kecantikan zahir dan batin. Perempuan-perempuan yang ada rasa malu yang tinggi, iaitu bermaruah. Pada pihak yang lain, dia mampu jaga diri dia dari segala tindakan yang akan bawa dia pergi kepada godaan, terhasut kepada godaan syaitan, godaan manusia sekalipun. Kerana kalau itu berlaku, sahabat-sahabat, maka ancaman Allah SWT akan ditimpakan kepadanya. Kerana ini ada dalam firman Allah, sahabat-sahabat. Siksaan itu tidaklah jauh bagi orang-orang yang zalim. Surah Hud ayat 83. Atau dengan maksud lain perkataannya, mereka akan menimpakan siksaan setimpal dengan kadar maksiatnya. Jadi sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan, inilah sahaja apa yang boleh Al-Fakir ini sebarkan. Jika sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan merasakan ia ni satu perkara yang baik, sebarkanlah. Jika tidak, abaikan. Kalau anda seorang muslimin yang menyayangi agamamu, menyayangi Tuhanmu, maka lakukanlah sesuatu. Lihatlah gambar yang jijik ini. Gambar yang jijik ni, betapa kurang hajarnya Atheist Republic ini, tuan-tuan. Betapa kurang hajarnya. Mereka kata ini gambar Kaabah dan dua orang Nabi. Dua orang Nabi, dan anak nak menyebut nama satu lagi Nabi. Ini anak tidak sanggup. Tidak sanggup, tuan-tuan dan perempuan. Kurang hajarnya mereka. Lihatlah, tuan-tuan. Lihatlah dengan matamu sendiri. Lihatlah, tuan-tuan dan perempuan. Inikah yang kita nakkan berlaku? Inikah caranya kemanusiaan, hak kemanusiaan, human rights?
Mahukah anda? Adakah anda membiarkan benda yang batil begini berlaku? Di manakah maruah anda sebagai seorang Islam? Di manakah anda ini memuliakan Allah? Di manakah anda ini memuliakan Islam, memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, nasihat hamba adalah perbaikilah perhubungan kita dengan Allah. Perbaikilah solat kita. Perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan berselawat sahabat-sahabat. Hanya cara ini akan membuat kita dekat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan menjadi satu perkara, menjadi satu ilmu bermanfaat. Maka anda telah melihat, sahabat-sahabatku, ya, anda telah melihat saudara-saudara seagamaku, kemungkaran yang berlaku dalam negara, dan adakah anda nak membiarkan? Dan ia boleh menghinggapi kepada anak-anak kita, keluarga kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, jiran-jiran kita. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, kalau anda menyayangi agama Islam, kalau anda benar-benar seorang pencinta Rasulullah SAW, lakukanlah perkara yang benar. Dan perkara yang anda lakukan, janganlah ia melampaui undang-undang, dan jagalah batas-batas kita juga. Ya. Dan saya minta anda, sahabat-sahabat yang menonton ini, supaya anda membuat sesuatu tindakan yang baik, yang benar, yang positif. Sebarkan kepada orang. Lakukanlah apa yang anda boleh laku. Tutup. Semoga page sebegini, barah-barah dalam negara, tidak tular kepada generasi yang baru akan datang. Ya. Jadi mohon maaf kalau ada tersilap perkataan, tersilap sebutan, tersilap pembacaan. Ana Al-Fakir mohon maaf, ana orang yang hina. Ya, cuba lihat tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-63. Inilah yang mereka mahukan. Hak asasi manusia bersama Malaysia. Malaysia akan melindungi hak asasi manusia, terutama puak-puak yang dilaknat Allah, LGBT ini. Maka selamat berfikir, gunakanlah selamat berfikir, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi mohon maaf, sebar-sebarkan, dan terima kasih kepada yang sudi menonton, mendengar, membaca. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.